Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Umairah Sulaiman, S58609 akan melaporkan faktor dan kesan yang mempengaruhi minat individu untuk melakukan rasuah dalam kalangan penjawat awam. Dalam dekad yang lalu, usaha memerangi rasuah telah menjadi komponen utama dalam banyak program pembaharuan negara, terutamanya dalam menjawab ratifikasi komersial antarabangsa. Namun begitu, definisi rasuah yang paling meluas diterima pakai adalah definisi yang dibangunkan oleh Transparency International 2013, iaitu penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan untuk keuntungan peribadi. Takrif konstitua oleh The World Bank membentuk versi yang lebih luas daripada yang diberikan beberapa tahun sebelumnya. Ia didefinisikan sebagai menyalahgunakan tempat awan atau korporat bagi mendapatkan keuntungan persendirian. Pada peringkat pembangunan ekonomi, Persekutuan Rusia ini rasuah dalam perniagaan serta dalam badan kerajaan sama ada serantau atau persekutuan menyebabkan kemudaratan yang hampir tidak boleh diperbaiki. Hal ini perlulah mengambil kira bahawa terdapat lebih banyak jenayah rasuah yang tidak diselesaikan, yang bermaksud bahawa adalah mustahil untuk menilai secara realistik. Walau bagaimanapun, berdasarkan angka yang diperoleh, boleh dikatakan rasuah mempunyai kesan negatif terhadap pembaharuan negara dan taraf hidup. Oleh itu, terdapat faktor dalaman rasuah seperti faktor yang dimana menguasai niat seseorang untuk melakukan rasuah. Tingkah laku seseorang ialah persepsi atau tanggapan mereka terhadap sesuatu sama ada minat atau sebaliknya. Sikap petikan diri sendiri merupakan faktor dalaman yang menaluki hajat seseorang individu untuk melakukan rasuah. Sikap petikan diri sendiri itu zahir apabila individu itu percaya bahawa ganjaran untuk layanan yang diterima, bukannya milik yang sepatutnya diutamakan, adalah lebih penting daripada melakukan perkara yang benar. Itu sudah tentu boleh menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri yang akhirnya menggalakkan kaki tangan awan yang rela melaksanakan apapun termasuk melakukan rasuah. Faktor dalaman seterusnya adalah sikap menginginkan hidup mewah melebihi kesanggupan. Sebahagian besar mereka ini sentiasa mahu mengikut perkembangan zaman dengan kemodenan menggunakan barangan mewah dan berjenama di luar kesanggupan mereka. Mereka akan berusaha bagi memperoleh pendapatan yang lebih meningkat melalui rasuah supaya dapat menjalani gaya hidup mewah yang tidak mampu mereka miliki. Faktor dalaman yang dipengaruhi olehnya individu penjawat awam dalam melakukan rasuah adalah sikap tidak mengendahkan nilai dan permintaan agama. Tanpa pemahaman makna ini, individu kaki tangan awan akan bertindak semata-mata demi menunaikan kehendak diri sendiri, tanpa mengambil kira kewajipan serta kejujuran yang selayaknya dijalankan. Golongan ini tidak sedar pahala yang bakal diperoleh nanti serta kerja yang dilaksanakan juga setakat menyiapkan tugasan yang diberikan tanpa niat bagi memperoleh keredaan Allah. Sikap tamat merupakan punca dalamannya individu penjawat awan untuk melakukan rasuah. Ini terbukti apabila penjawat awan menggunakan kedudukan kuasanya untuk mengeksploitasi atau menuntut sesuatu yang bukan haknya. Hal ini menjadikan mereka lebih cenderung meminta sesuatu untuk faedah mereka secara tetap. Oleh itu, ia akan menyebabkan seseorang itu suka terhadap kerjanya dengan adanya pemberian rasuah daripada orang awam. Seterusnya, faktor luaran yang mempengaruhi niat seseorang penjawat awam untuk melakukan rasuah boleh dipandang dari banyak sudut, termasuk saudara mara, masyarakat serta organisasi. Kesempatan dan ruang adalah dua faktor luaran penjawat awam untuk melakukan rasuah. Birokrasi, kawalan dalaman yang lemah, kekurangan pengetahuan dan penggunaan kuasa budi bicara yang berlebihan dalam membuat keputusan mewujudkan peluang untuk rasuah. Pekerjaan yang melibatkan permohonan berjaya, pemantauan, rancangan kerja dan penguatkuasaan adalah antara yang terdedah kepada amalan rasuah. Salah satu faktor luaran dalam situasi di mana amalan menerima hadiah sambil memberikan perkhidmatan berterusan ialah faktor sosial dan budaya. Tambahan pula, jika pemberian itu berkaitan dengan sesuatu tugas, pemberian sanggup hati sepanjang hari raya dari Tahun Baru Cina boleh memperlihatkan keadaan kesyukuran atas social obligation. Faktor pengaruh keluarga merupakan faktor luaran yang mendorong kepada tingkah laku rasuah. Pengaruh dalam kes kecenderungan untuk membantu ahli keluarga dapat dilihat daripada pengaruh keluarga. Kes di mana ahli keluarga diutamakan dianggap sebagai kes nepotisme. Ini menggambarkan senario rasuah dengan wujudnya amalan di mana kelompok tertentu yang mempunyai perhubungan kekeluargaan diberi kelebihan yang lebih tinggi dalam menerima projek pembangunan. Penerangan tentang rasuah adalah amat perlu kerana aktiviti rasuah ini boleh melemahkan tugas perjalanan sesebuah pertubuhan. Kesan paling utama merupakan kesan kepada orang yang mengambil rasuah.
Kesan yang paling pantas dialami ke atas orang yang terbabit dengan rasuah itu sendiri. Mereka akan tiada pekerjaan serta keyakinan masyarakat. Dalam satu contoh, SPRM telah menahan individu orang awam yang terlibat dalam melakukan rasuah. Menurut penyiasat SPRM, ia menerima rasuah dan mengalami tekanan malu, terhina, kebebasan terjejas dan hubungan sosial yang terhad. Kesan yang seterusnya adalah mewujudkan jurang ketidaksamaan antara golongan daif dan golongan berharta, di mana golongan kaya mempunyai sumber kewangan untuk mempengaruhi pertimbangan pegawai kerajaan. Membenarkan mereka menggunakan lebih banyak peluang kerajaan walaupun mereka tidak mempunyai hak undang-undang. Keadaan ini akan mengakibatkan ketidakadilan sosial terhadap golongan miskin sekaligus menimbulkan ancaman kepada perpaduan negara. Kesan rasuah kepada negara juga dapat merosakkan kesempurnaan dan keadaan pengurusan. Ketika seorang kaki tangan itu tidak seringkali menerima rasuah, itu secara tidak langsung akan memudahkan mereka melakukan sesuatu tugas. Justru itu, ia akan sengaja melewat-lewatkan pengawalan tugas-tugasnya kerana mengharapkan untuk mendapat lebih banyak wang. Lebih banyak wang rasuah yang dapat, semakin luar biasa layanan dan tumpuan yang diberikan. Kesan rasuah kepada negara adalah berpunca daripada ketenteraman negara itu, iaitu rasuah politik. Terjadi di mana pelbagai wilayah dan menggugat jutaan orang awam. Rasuah politik adalah keberanian yang kerajaan berikan pelbagai manfaat istimewa kepada orang yang memberikan. Sebab pandang amat sukar untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dari perspektif yang lain, ahli politik memainkan peranan penting untuk melindungi syarikat tertentu. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan, cukup aku yang rasa. Berdasarkan video tadi yang kita lihat di sini, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi gejala rasuah. Laporan rasuah oleh Transparency International pada 2005 menyatakan bahawa Malaysia telah merasuah pada anak tangga ke-16 dalam jangka waktu 10 tahun dari kedudukan ke-23 pada tahun 1995 ke tempat 39 pada tahun 2004. Kumpulan kerajaan berusaha sedaya upaya dalam kegiatan membasmi kadar wabak rasuah tertinggi di negara ini. Kerajaan dan Parlimen telah membuat persetujuan untuk menubuhkan sebuah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi meningkatkan keberhasilan dalam langkah untuk mencegah rasuah, sekaligus memperbaiki pandangan kebebasan dan ketulusan dalam mengusahakan fungsi-fungsi Suruhanjaya pada tahun 2008. Usaha untuk mengatasi rasuah di kalangan penjawat awam adalah mengenakan hukuman berat kepada mereka yang melakukan rasuah. Hal ini agar kelompok ini haruslah diberi pengajaran, sekaligus ini dapat melahirkan rasa takut kepada orang awam yang ingin mengambil rasuah. Sebagai contohnya, pihak atasan haruslah mewajibkan hukuman 10 kali ganda amount wang yang diperoleh serta hukuman penjara selama 10 tahun ke atas. Oleh itu, berdasarkan tindakan undang-undang ini akan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya amalan rasuah. Seterusnya, langkah untuk menangani gejala rasuah adalah melalui peranan media massa. Pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen iklan yang berkesan dengan mengambil media massa secara menyeluruh dengan menyebarkan ke dalam rangkaian bagi memastikan setiap tingkat komuniti didedahkan dengan program tersebut. Dengan adanya program ini, ia berpengalaman untuk memberi peringatan dan teguran kepada setiap individu tentang denda yang dikenakan kepada mereka yang mendapatkan rasuah. Oleh itu, usaha pencegahan rasuah mesti dilihat secara holistik oleh semua pihak, termasuklah aspek penguatkuasaan undang-undang, pentadbiran dan kepimpinan, perkembangan ekonomi, pembangunan sosial, program pendidikan dan pembangunan komuniti. Dengan mengambil kira nilai mental dan fizikal dalam semua aspek kehidupan termasuk pencegahan rasuah, pendekatan menyeluruh sebegini menjadi tutupan dalam Islam. Negara yang aman dan sejahtera perlu dipantau dan diambil berat oleh setiap masyarakat maupun setiap penjawat awam dan swasta yang bekerja bagi memastikan gejala rasuah tidak berlaku. Hai, apa betul lagi? Ni makan, siapa mau bayar? Jang, setakat rojak orang tak bayar, halalkan je lah. Ini lori rojak tak bayar ni apa cerita? Surat RO dah keluar, Jang. Jangan kau cakap lagi, cik. Pelan-pelan cakap. Berapa mu cakap saya boleh bayar? Baca, minta maaf. Saya Mak Lambung. Mak Lambung? Man masuk man, tarik lori rojak ni. Bawa lagi. Baca, sementara saya tunggu, siapkan rojak. Lapar. Itu saya bayar.